الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi di slot Camp Bestari Solat. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk tata cara wudu. Tata cara wudu. Tata cara wudu berpandukan kitab Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang pertama. Pengertian wudu. Wudu dari segi bahasa diambil daripada perkataan wada'ah, iaitu daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud cantik, indah dan berseri. Manakala pengertian wudu dari segi syarak diambil daripada dua perkataan. Yang pertama daripada perkataan wudu, iaitu kata nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Perkataan kedua, wadu, iaitu nama bagi air yang digunakan untuk berwudu. Firman Allah Ta'ala tentang fardu ataupun rukun wudu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka hendaklah kamu membasuh mukamu, membasuh tanganmu hingga ke siku, menyapu sebahagian kepalamu, membasuh kakimu sehingga ke buku lali. Sebagaimana yang kita ketahui, fardu ataupun rukun wudu mempunyai 6 perkara. Yang pertama, niat, iaitu dengan cara melintaskan niat di dalam hati. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Ataupun di dalam lafaz bahasa Arab, kita menyebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Rukun yang kedua, membasuh muka. Panjangnya daripada tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu dan lebarnya daripada telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri. Rukun yang ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku dan sunat mendahulukan tangan kanan. Rukun yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Rukun yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali dan sunat kita mendahulukan dengan kaki kanan. Rukun wudu yang keenam, iaitu tertib. Apa itu tertib? Melakukan perlakuan wudu dengan mengikut turutan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wajib mendahulukan perkara yang mesti didahulukan dan mengakhirkan perkara yang mesti diakhirkan. Perkara-perkara sunat ketika berwudu. Yang pertama, membaca bismillah pada permulaannya. Yang kedua, membasuh kedua-dua belah tapak tangan. Yang ketiga, bersugi ataupun menggosok gigi. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan dan mengeluarkan air daripada hidung dengan menggunakan tangan kiri. Yang keenam, menyelat-nyelat janggut yang tebal. Yang ketujuh, menyapu air ke semua bahagian kepala. Yang kelapan, menyelat-nyelat di antara celah-celah jari-jari kaki dan juga jari-jari tangan. Yang kesembilan, menyapu telinga dengan air di bahagian luar dan dalam cuping telinga dengan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan ketika menyapu kepala. Yang ke-10, mengulang sebanyak 3 kali pada setiap basuhan dan sapuan wudu. Yang ke-11, mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. Yang ke-12, menggosok-gosok dengan tangan ketika membasuh anggota wudu. Yang ke-13, berturut-turut. Yang ke-14, membasuh dan menyapu anggota wudu melebihi had yang wajib. Yang ke-15, berjimat menggunakan air ketika berwudu. Yang ke-16, menghadap kiblat ketika berwudu. Yang ke-17, tidak bercakap-cakap ketika berwudu. Dan yang ke-18, membaca doa selepas berwudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu jalan, sama ada keluar melalui kubul ataupun dubur, sama ada yang keluar itu adalah air kencing ataupun buang air besar ataupun darah ataupun angin. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, pitam ataupun gila. Yang keempat, menyentuh kulit seseorang ajnabi tanpa berlapik. Yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, sama ada pada bahagian hadapan iaitu kubul ataupun pada bahagian belakang iaitu dubur dengan tapak tangan atau jari tanpa berlapik. Perkara-perkara makruh dilakukan ketika berwudu. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apakah pengertian makruh. Makruh ialah jika ditinggalkan dapat pahala, jika dibuat tidak berdosa. Sebaik-baiknya kita diminta untuk meninggalkan perkara-perkara makruh. Contohnya, mendahulukan anggota kiri ketika mengambil wudu. Baiklah, mari kita lihat perkara-perkara makruh dilakukan ketika berwudu. Yang pertama, berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwudu. Yang kedua, membasuh tangan kiri sebelum tangan kanan. Yang ketiga, mengelap anggota wudu dengan kain atau tuala. Yang keempat, menampar muka dengan air. Yang kelima,
Membasuh dan menyapu anggota wudu lebih daripada 3 kali. Yang keenam, meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota wudu tanpa sebarang keuzuran. Dan yang ketujuh, berlebih-lebihan ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Bacaan sebelum dan selepas wudu. Bacaan sebelum wudu, Bismillah, dengan nama Allah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bacaan selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sekadar ini dulu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ia mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang anda sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ذا الجلال